Reka bentuk makanan, Project Based Learning, bahagian 2. Selamat kembali bersama dengan Cikgu Mun. Dalam video bahagian 1 berkaitan dengan Project Based Learning, reka bentuk makanan ni, Cikgu telah menerangkan berkaitan dengan situasi semasa, berkaitan dengan pembukaan sekolah di mana murid-murid tingkatan 2 akan kembali ke sekolah pada 15 Julai. Dan berdasarkan realiti dan konteks semasa di sekolah, di mana pelajar-pelajar tingkatan 5 digalakkan untuk membawa bekal dan juga kalau makanan itu dan juga kalau murid membeli makanan di kantin dalam bentuk bungkus kerana murid semua makan di dalam kelas. Disebabkan itu dan kebetulan kita sedang mempelajari tentang reka bentuk makanan, maka cikgu berikan ataupun cikgu teruskan pengajaran berkaitan dengan reka bentuk makanan dengan menggunakan pendekatan project based learning. Cikgu telah terangkan tentang bagaimana nantinya bila awak buka sekolah, awak digalakkan untuk membawa bekal. Namun begitu, kebiasaannya bekas-bekas yang digunakan untuk membawa bekal mempunyai masalah-masalah tertentu dan juga bergantung kepada menu makanan apa yang awak bawa. Jadi untuk video bahagian 2 ini, cikgu akan terangkan dan cikgu akan memandu awak untuk membuat projek dengan menunjukkan langkah demi langkah untuk menyiapkan project based learning ini. Maka, jom kita mulakan. Jom kita start. Baik, harapnya awak dah bersedia dengan 4 keping kertas A4 yang telah dilipat 2. Sebab tadi cikgu dalam video bahagian 1, cikgu telah senaraikan apa bahan ataupun barang yang perlu disediakan oleh awak. Baik. Sambil tengok video cikgu, digalakkan untuk awak terus standby ataupun siap sedia dengan 4 keping kertas A4 yang telah dilipat 2 ni. Dan sedia alat tulis kerana sambil tengok video cikgu, awak boleh terus buat. Sambil tengok, sambil buat. Barulah hidup awak lebih mudah kerana ada panduan daripada cikgu untuk buat projek ni. Jadi untuk kita mulakan, langkah pertama, cikgu nak awak buat muka depan dulu. Dekat kertas A4 awak tu buat muka depan. Ini contoh muka depan yang cikgu telah hasilkan. Cikgu tulis macam bekal Cikgu Mun. Kalau awak bolehlah bekal Cik, bekal Sarah, bekal Nana, bekal Farihan, bekal Nabila, bekal Azwan, bekal Tajmil, bekal Nadir, bekal Aish, bekal Isalina, bekal Yitong, bekal Gurnit, bekal Insyirah. Tak semualah cikgu nak sebut. Nanti tak habislah video cikgu nak sebut semua orang punya nama. Cikgu sebut sebahagian saja. Jadi buat benda ni dulu. Baik, lepas awak dah hasilkan muka depan ataupun macam ni. Setiap langkah yang cikgu terangkan ni, lepas cikgu terangkan langkah, awak boleh hentikan video cikgu. Tekan butang pause. Tekan butang pause lah, hentikan sekejap. Buat. Lepas dah selesai, sambung balik. Barulah mudah sikit. Lepas dah selesai buat muka depan, buat ni pula, halaman kedua ataupun indeks. Ini. Okey, ini adalah halaman kedua cikgu. Ini dikira sebagai indeks lah. Di mana dekat tu cikgu senaraikan semua langkah yang diperlukan untuk menghasilkan projek. Langkah 1 perancangan sampailah langkah 8 produk akhir. Dan letak ruangan untuk letak muka surat. Dan semakan ni biarkan kosong sebab cikgu yang akan semak. Dan setiap kali cikgu lepas semak, cikgu akan bagilah. Contohnya dekat lakaran, sekiranya awak dah berjaya buat lakaran dengan betul, dengan baik, maka awak layak untuk dapat TP3. Cikgu akan tulislah layak dapat TP3 di sini. Baik, buat ni dulu. Okey, hentikan video cikgu dan buat ni dulu. Kemudian lepas dah siap, sambung balik. Baik, kita teruskan. Langkah pertama yang awak dah senaraikan dekat bahagian indeks ni ialah perancangan. Macam mana kita nak merancang untuk buat projek bekas bekal makanan ni? Sebelum tu cikgu nak ingatkan kembali apakah projek kita. Projek kita ialah bagaimana untuk mereka bentuk bekas makanan yang dapat menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. Cikgu ingatkan juga bahawasanya awak telah mempelajari maksud reka cipta iaitu penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Sebab itulah kena buat proses perancangan terlebih dahulu. Sebab inilah ni, penghasilan idea secara terancang. Kalau awak tak rancang berkaitan projek ni, maka awak tak dapat nak hasilkan idea, awak tak dapat nak terjemahkan idea awak dengan keadaan tersusun untuk hasilkan sesuatu produk. Dan ini adalah maksud reka bentuk makanan. Maka,
nantinya kita akan buat berkaitan dengan inovasi bekas makanan yang ada berdasarkan masalah yang awak kena pasti untuk selesaikan masalah tu lah. Dan kemudiannya kita akan buat susunan makanan dalam bekas yang awak telah inovasikan tu. Ada 2 lakaran lah awak akan hasilkan nanti. Baik, kita masuk kepada langkah-langkah membuat perancangan. Ada 3 langkah. Langkah pertama awak pilih dulu. Nanti buka sekolah nak bawa bekal apa. Fikirlah, buka sekolah nanti, waktu rehat nak bawa bekal apa. Nasi goreng, nasi lemak, mi goreng, maggi goreng, nasi berlauk, pasta, apa-apa yang awak rasa nak makan. Lepas tu, langkah kedua, pilih bekas makanan yang akan digunakan. Tengoklah kat rumah selalunya, kalau nak tapau makanan untuk bekal, mak awak akan guna apa? Guna Tupperware ke? Guna balut, guna surat khabar ke? Ini adalah langkah yang kedua. Langkah ketiga, kenal pasti masalah yang ada pada bekas makanan tersebut. Terpulang pada bekas apa yang awak pilih tu, awak tengok bekas tu dan awak kena pasti apa masalah yang akan timbul bila awak meletakkan makanan yang awak nak bawa sebagai bekal tu dalam bekas makanan tu. Apa masalah yang awak rasa-rasa akan timbul. Ini adalah contoh cikgu buat perancangan. Awak buat macam ni jugalah. Nanti dekat kertas awak rekodkan langkah-langkah ni begini, kemudian awak buat seperti contoh cikgu. Tapi janganlah buat sebiji-sebiji design macam cikgu ni. Ni design cikgu. Awak buatlah design sendiri. Maksudnya kalau awak nak buat ni bentuk bulat ke, bolehlah bentuk dia segi ke, nak letak langkah 1 kat sini, langkah kedua kat sini, langkah 3 kat sini ke. Terpulang pada awak susunan tu ikut kreativiti masing-masing, tetapi cikgu nak ada kandungan yang sama macam cikgu buat ni. Baik, jadinya untuk perancangan, ini perancangan cikgu. Halaman ketiga adalah bahagian perancangan. Jadinya dekat bahagian perancangan ni, cikgu dah senaraikan. Antara makanan yang cikgu teringin nak bawa sebagai bekal, ada 3. 1, nasi, lauk dan sayur. Yang kedua, nasi lemak. Dan yang ketiga, pasta carbonara. Tapi, cikgu tak bawa serentak lah. 3 benda ni. Salah satunya cikgu akan bawa lah. Contohnya, cikgu nak bawa nasi, lauk dan sayur. Okey, kemudian langkah kedua, pilih bekas makanan yang akan digunakan. Jadi cikgu akan guna bekas plastik 4 segi yang macam ni. Dekat rumah cikgu ada banyak bekas macam ni. Jadi cikgu akan guna bekas ni lah. So cikgu tak payahlah beli bekas baru. Kemudian cikgu kan nak bawa nasi, lauk dan sayur letak dalam bekas ni. Jadi apa masalah yang akan timbul? Masalah dia ialah, cikgu senaraikan kat sini, hanya ada 1 ruang untuk meletak makanan. Ni bekas ni kan ada 1 ruang je nak letak makanan. Dia tak ada pemisah. Maksudnya kalau cikgu nak bawa sayur, lauk, contohnya cikgu bawa nasi, ayam kunyit dengan sayur campur. Maka cikgu letak kat sini. Campur segala benda. Jadi makanan ni akan jadi bercampur. Kalau lauk yang cikgu bawa tu ada kuah, nasi tu sampai waktu rehat nanti, nasi tu akan jadi kembang. Tak sedap nak makan. Kemudian, apa masalah yang timbul lagi? Bila cikgu buat bekas ni, penutup dia tak secure sangat. Penutup dia biasanya akan bocor kalau bawa makanan yang ada kuah. Jadi cikgu kena letak, cikgu tak boleh terus letak bekalan cikgu dekat dalam beg cikgu. Dalam beg sandang, beg galas sekolah cikgu. Cikgu kena letak dalam beg plastik dan bawa secara jinjit, bawa jinjit ke? Bukan jinjit. Bawa secara jinjit begitu. Dan masalah tiga yang cikgu kena pasti tak ada ruang khusus untuk simpan sudu dan garpu. Nampak ni sudu dan garpu yang cikgu bawa. Jadi cikgu kena letak macam ni je. So kalau letak dalam beg plastik tu, inilah contohnya. Nampak beg plastik cikgu guna, sudu garpu tak begini je. Kemudian ni bekas tu. Jadi ini adalah masalah yang timbul. Di mana cikgu nak kena selesai masalah ni. Cikgu tak nak, cikgu kalau boleh naklah ada makanan tu tak jadi kembang. Kemudian ada tempat untuk letak sudu garpu. Baik, lepas dah cikgu kena pasti masalah ni, ini cikgu buat perancangan ni berdasarkan langkah ni. Maka awak pun lepas tengok ni, dah faham dah macam mana cikgu buat, apa cara yang cikgu buat, di mana cikgu buat berdasarkan ikut langkah-langkah ni, setiap langkah ni. Maka hentikan dulu video cikgu, dekat sini. Buat sekarang, ambil kertas awak tu, awak dah siap buat buku depan, awak dah siap buat indeks. Sekarang masanya untuk awak buat perancangan. Okey, catat sekarang. Hentikan video cikgu dulu. Catat sekarang dan rujuk contoh yang cikgu yang tunjukkan di sini. Dah siap, nanti baru awak mainkan semula video cikgu untuk tengok penerangan bahagian yang berikutnya.
Okey, terima kasih kerana siap bahagian perancangan. Sekarang kita akan teruskan dengan langkah kedua. Langkah kedua ialah kita kena buat kaji selidik. Baik, untuk kaji selidik ada langkah-langkah untuk buat kaji selidik. Cikgu akan pandu awak macam mana nak buat kaji selidik. Baik, ini adalah contoh. Kita akan masuk kaji selidik. Okey, langkah pertama untuk buat kaji selidik, mula-mula awak kena bina soalan dulu. Awak harus ingat, projek kita ni adalah berdasarkan masalah yang dikenalpasti tadi. Dekat bahagian perancangan, cikgu dah senaraikan 3 masalah. Jadi, kita kena selesaikan masalah ni. Jadi, awak punya soalan untuk kaji selidik adalah memfokuskan kepada idea penyelesaian masalah dan pada masa sama, tanya juga kehendak pelanggan. Kemudian, langkah kedua, kenal pasti pelanggan. Cikgu nak awak kenal pasti 2 orang. Langkah ketiga, tanyalah soalan kepada pelanggan. Lepas dah tanya soalan kepada pelanggan, awak pun rekodkan hasil soal selidik. Ini contoh yang cikgu dah buat. Bila awak buat nanti, pastikan awak salin langkah-langkah ni supaya awak tahu macam mana nak buat. Kemudian, maka cikgu pun, dekat kaji selidik pun cikgu buatlah ikut langkah pertama. Okey, langkah pertama, cikgu bina soal selidik. Soalan yang nak tanya dekat pelanggan. Tadi masalah yang cikgu nyatakan sebelum ni dekat bahagian perancangan, cikgu bagi tahu kata bekas makanan cikgu tu dia ada satu ruang je. Jadi untuk bawa nasi, lauk dan sayur tu tak sesuai sebab nanti dia akan bercampur. Maka soalan yang nak ditanya kepada pelanggan ialah apakah bentuk bekas yang sesuai untuk membawa bekal makanan yang berkuah dan berlauk. Nanti bila tanya kat pelanggan beritahu lah, bawa bekas yang macam ni, dia kena ada macam ni. Soalan yang kedua, apakah yang perlu ditambah pada bekas makanan sedia ada supaya lebih mudah dibawa dan tidak perlu menggunakan plastik bag. Tadi kan cikgu beritahu masalah yang cikgu dapat waktu nak bawa bekal ialah setiap kali cikgu bawa bekal, mesti cikgu kena letak benda tu dalam plastik bag. Kita kan nak kurangkan penggunaan plastik bag. Jadi kita kena tanya pelanggan, macam mana cara nak kurangkan plastik bag ni? Yang ketiga, cikgu punya masalah tadi tak ada tempat untuk letak sudu dan garpu. Maka soalan dia ialah, apakah cara yang terbaik untuk menyimpan sudu dan garpu? Kemudian cikgu tanya juga soalan yang keempat berkaitan dengan kehendak pelanggan. Cikgu akan tanya, apa prinsip reka bentuk dan elemen reka bentuk yang pelanggan nak? Maksudnya, bila awak dah selesaikan masalah pelanggan tu, bila awak nak buat lakaran, awak kena tanya dulu pelanggan nak apa? Pelanggan nak dalam lakaran tu ataupun produk tu nak warna apa, nak bentuk apa, nak prinsip apa, nak keringkasan ke, seimbang ke, kebahagiaan ke, apa benda. Okey, dah selesai rangka soalan, barulah pilih pelanggan. Untuk pelanggan ni sebab kita tahu yang nak bawa bekal tu kita. Maksudnya yang nak bawa bekal tu cikgu. Maka pelanggan pertama adalah cikgu sendiri, Cikgu Mun. Sebab cikgu yang nak bawa bekas tu. Maka cikgulah pelanggan tu. Dan pada masa sama, kawan cikgu pun dekat rumah pun dia bawa bekal juga, Cikgu Suhaila ni. Jadi cikgu pun tanya Cikgu Suhaila jugalah supaya apa yang cikgu inovasikan pada bekas makanan tu, Cikgu Suhaila pun boleh guna nanti. Langkah ketiga, tanya soalan. So cikgu tanya pada diri sendiri soalan-soalan ni. Apakah yang cikgu rasa bentuk bekas yang sesuai? Cikgu tanya kat diri sendirilah. Dan kemudian cikgu tanya juga dekat Cikgu Suhaila. Ini adalah langkah keempat, iaitu cikgu rekodkan hasil soal selidik. Ini adalah apa respon daripada apa yang cikgu nak dengan apa yang Cikgu Suhaila nak. Contohnya, kalau tak nak guna plastik, makanya kena ada tangkai lah. Untuk tangkai pada bekas tu, supaya kita tak payah letak plastik dah. Guna tangkai tu je. Kemudiannya, cikgu nak ada ruangan khusus untuk simpan sudu dan garpu. Lepas tu cikgu nak ada elemen bentuk, ruang, warna dan saiz. Dah harus diingat, sekiranya pelanggan awak tak tahu apa tu prinsip dan elemen reka bentuk dan sekiranya awak sendiri lupa berkaitan dengan prinsip dan reka bentuk, maka awak boleh pergi ke buku teks muka surat 154 hingga 157 untuk tengok senarai elemen dan reka bentuk untuk reka bentuk makanan. Ni muka surat dia. 154 hingga 157. Di mana dekat sini diterangkan apa elemen yang ada, apa prinsip yang ada. Cikgu yakin awak boleh baca dan faham. Jadi, buka buku teks 154 hingga 157, baca sendiri, kemudiannya barulah awak pilih. Untuk inovasi bekal makanan nanti, aku nak elemen rupa. Aku nak ada elemen saiz. Aku nak ada elemen bentuk. Kemudian pilih prinsip apa yang awak nak. Awak nak kepelbagaian, nak keringkasan, nak pengulangan, pilih dekat situ.
Cikgu nak sekurang-kurangnya awak pilih 2 prinsip dan 3